Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Ceria-ceriakan diri anda. Sebab hari Isnin. Panjang lagi perjalanan kita minggu ni. Panjang lagi. Hari ini ada bersama dengan saya, Fazli Fuad dan juga Fariha. Hari ini hari Isnin. Macam Fariha sebutlah tadi, kita kena ceria. Kita kena kata orang tu apa, memulakan hari Isnin ini dengan keadaan yang gembira. Sebab apa? Sebab setelah mungkin beberapa hari kita dah bercuti dan sebagainya. Benar. Jadi hari ini merupakan hari pertama untuk kita bekerja. Abang, hari ini sedar tak sedar, tadi Fariha pun dah cakap dekat saya, 3 Oktober dah hari ini. Hello Oktober. 3 Oktober. Tragedi Oktober? Oh, tidak. Tidak. Jangan jadikan Oktober sebagai tragedi. Kita tak nak. Tak nak. Jadi 3 Oktober pastinya kita menghitung hari kan. 2022, 2 bulan saja lagi, 2 bulan setengah itulah kan. Kita takut 2022 habis. Tengok apa? Tengok apa? Sebab meningkat usia. Oh, meningkat usia. Tapi saya masih ingat lagi kalau tahun-tahun yang sebelum ini, tahun 2020, 2021, kita nak menghabiskan tahun itu sebab apa? Sebab kita nak ke tahun yang seterusnya. Sebab apa? Sebab pandemik. Betul. Sebab COVID-19. Dan kita sentiasa doakan semoga COVID ini hilang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2022 ini, kita dah pun beralih ke fasa endemik. Dan diharapkan tahun 2023 dapat memberikan anda 1001 mana yang gembira lah semua orang. Amin. InsyaAllah. Okey, MSH hari ini akan bawakan sedikit perkembangan. Sebelum nanti kita cakap sikitlah tajuk yang kita akan bawakan. Berkenaan dengan albino. Mungkin ada yang ramai dah tahu berkenaan dengan keadaan dan kondisi ini. Tetapi kita nak meraihkan bagaimana mereka ini daripada diberikan satu anugerah ataupun kelebihan dan bangkit sedikit demi sedikit untuk meneruskan kehidupan mereka, juga menempa kejayaan. Seperti orang lain juga sebenarnya. Sama saja sebab albino ni, apa yang saya tahu ialah mereka ni susah untuk menghasilkan pigmen. Pigmen ini adalah untuk apa, nak menghasilkan warna di dalam tubuh badan kita. Jadi pastilah warna dalam tubuh badan kita tu merangkumi mata, kulit, rambut dan sebagainya. Jadi apapun, masih lagi kata orang tu sama saja sifat mereka. Mereka boleh saja melakukan apa saja, tetapi dari segi fizikalnya mungkin berbeza sikitlah. Betul. Yang menarik hari kita bawakan Ratu Cantik tau. Pernah masuk Ratu Cantik tau? Pernah? Tak pernah kan? Masuk tapi kalah. Okey, sebelum tu kita bawakan sikit perkembangan cuaca lah. Pagi-pagi kita kena update cuaca, Faz. Sebab nak tahu kadang-kadang perancangan nak keluar pergi mana, negeri mana kan. Okey, Semenanjung Malaysia nampaknya semuanya hujan. Ni rata-rata semua hujan ni tak? Contohlah kalau kita pergi kat Selangor ni, kita tengok hujan sampai bila. Okey, ni kawasan-kawasan di sekitar Selangor memang rata-rata lah hujan. Hujan dan sebagainya. Okey. Perancangan tu bawa payung lah dan juga boleh pergi ke map Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut, lebih terperinci. Sabah dan Sarawak jangan dilupakan. Okey, jom kita lihat Sabah dan Sarawak. Kalau di Semenanjung Malaysia memang kita lihat keadaan cuacanya memang hujan. Tapi kalau kita lihat itu ramalan saja. Kalau di sebelah pagi ini di sekitar Lembah Kelang ni keadaan cuacanya cantik. Menunggu. Tengok ini internet ni. Tak apa, nanti kita di hujung ni kita update juga. Anda boleh juga boleh dekat rumah masing-masing, dekat gadget masing-masing boleh layari laman Sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Okey, tadi kita dah bawakan sedikit berkenaan dengan albino. Kan apa itu albino? Bukan penyakit tetapi adalah kondisi. Tapi kita nak mengetahui lebih lanjut lagi, kita kongsikan bersama kalian. Saksikan terlebih dahulu laporan berkenaan dengan ini. Jom. Sekilas pandang, mereka ini kelihatan comel seperti Mat Saleh, berkulit putih, berambut perang dan warna mata yang tidak sinonim dengan orang Asia. Hakikatnya mereka ini merupakan golongan yang terkesan dari kompilasi genetik yang dibawa oleh kedua ibu bapa yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Penyakit albino adalah sejenis penyakit genetik di mana terdapat kurangnya bahan kimia pada kulit yang dipanggil melanin. Ini menyebabkan kulit menjadi cerah putih, termasuk warna rambut dan bahagian mata. Penyakit albinisme ini merupakan sejenis penyakit yang jarang jumpa, berlaku dalam kadar 1 dalam 20,000. Risiko untuk anak kepada ibu bapa yang merupakan pembawa menghadapi risiko penyakit sebanyak 25% atau 1/4 bagi setiap kehamilan. Suzita Zakaria, seorang ibu cekal yang telah melahirkan 7 orang anak dan 4 daripadanya merupakan anak istimewa albinisme. Kini menetap di Pasir Mas, Kelantan
Dia sanggup melakukan apa sahaja demi membahagiakan anaknya. Dia memang sebab hari tu pun saya ada tanya doktor kan, maksudnya albino ni jenis keturunan kan, dia kata dok juga maksudnya darah saya dengan suami ni okey. Tak ada masalah gapo. Dok. Saya pun memang tak fasih mana lagi lah pasal albino ni kan. Cuma tahunya dia ni memang alhai dengan cahaya matahari je lah. Walaupun anak istimewa ini kelihatan unik secara fizikal, namun ada batasan yang dialaminya. Antara melanin yang merupakan bahan pigmen atau bahan kimia yang berfungsi melindungi daripada sinaran ultraviolet. Oleh kerana pesakit albinism ni kekurangan bahan kimia melanin dalam kulit, maka mereka kerap mendapat penyakit kanser kulit dan juga sunburn kerana pendedahan kepada sinaran cahaya matahari. Mereka juga mengalami masalah penglihatan dan juga komplikasi mata seperti glaukoma dan sebagainya. Bagi Suzita, lumrah menjadi seorang ibu bapa yang mempunyai anak dengan pelbagai kerena. Dia juga tidak membezakan anaknya antara satu sama lain. Nasihat perubatan juga perlu diambil bagi memastikan tahap penyakit seperti ini terjamin. Maka nasihat perubatan untuk pesakit dan juga ibu bapa pesakit adalah memberi perlindungan kulit pada anak-anak mereka yang ada albinism. Contohnya mereka kena pakai sunscreen sekiranya keluar daripada rumah dan seharusnya dipakai setiap 2 jam sekali. Mereka juga digalakkan pakai broad brim hat ataupun topi yang lebar dan juga sunglasses ataupun cermin mata gelap dan juga pakaian lengan panjang untuk melindungi bahagian kulit dan kaki. Selain daripada itu, mereka juga harus mendapat rawatan oleh pakar mata sekiranya mereka mempunyai masalah penglihatan, dan pesakit dengan albinism harus menjalani pemeriksaan mata setiap 4 ataupun hingga 6 bulan sekali supaya sekiranya terdapat komplikasi mata dapat dirawat dengan pada peringkat awal. Setakat ini masih tiada ubat untuk merawat albinisme. Namun langkah-langkah pemantauan dan pencegahan kompilasi merupakan alternatif terbaik. Ibu bapa juga tidak perlu khawatir tentang masalah yang dialami. Malah mereka perlu mendapatkan nasihat daripada pakar atau doktor kanak-kanak pediatrik. Memiliki anak albino ini bagaikan catatan baharu dalam kehidupan Suzita sekeluarga. Dia juga berharap agar anak-anaknya mampu membesar dengan baik, sama seperti insan yang lain. Memang saya bersyukur walaupun dapat anak gini. Pak, jaga orang nak dapat anak yang albino ni kan. Tapi kita kena syukurlah sebab dia memang dia banyak keistimewaan dia. Walaupun kita tengok dari segi luar gini, memang hakikatnya kita kata istimewa. Sebab kita pun boleh tengok kan, kadang-kadang yang albino ni ada yang berjaya. Memang kebanyakan albino ni ramai yang berjaya lah. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Mungkin membawa makna yang berbeza buat kanak-kanak ini. Yang pasti, impian mereka ingin hidup seperti kanak-kanak biasa, mampu tercapai dengan penjagaan yang rapi. Anak Mas Saleh. Comel. Itulah keadaan dan kondisi mereka, albino. Dan itu yang kita bawakan di Kelantan. Di Sri Pentah Radogo. Kata kita ni. Okey. Jadi terus saja kita kenalkan. Saya pun dah tak sabar lagi nak kenalkan. Sebab apa? Sebab kita ada Ratu Cantik ya? Bekas Ratu Cantik kita. Kita bersama di ujung sebelah Faria. Silakan Faria. Ini kita ustazah, juga guru yang mengajar di Sekolah Menengah
kebangsaan Bukit Gading, Sungai Buloh. Ustazah hari ini ponteng sekolah. Tak apa, tak dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Kita kenalkan Puan Nurul Huda Muhammad, merupakan Naib Presiden Kuala Lumpur Selangor Albinism Association. Terima kasih bersama kami. Awet muda je. Nak sebut umur tak? Nak kami beritahu umur tak? Tak payah. Oh, tak payah. Kami pun tak sangka. Ini kita kenalkan Nur Hana Yusof, pernah menyertai pertandingan Ratu Cantik Miss Amazing Malaysia. Pada 2019 kita dah bawakan di MHI. Kita bawa sekali lagi. Terima kasih bersama kami, Hana. Terima kasih kerana jumpa saya lagi. Sama-sama. Okey, dan di ujung sana, Baju Putih di ujung sana, kita bersama dengan Syed Muhammad Danish. Syed Muhammad Zubair, ataupun panggil Danish. Boleh Danish? Boleh. Biasa kawan-kawan panggil Syed. Syed. Dan kita orang boleh panggil Syed ke Danish? Mana yang selesa? Panggil Danish lah. Danish. Baik. Kita bercakap berkenaan albino. Mungkin setiap tahun ada yang bercakap, ada yang tahu dan sebagainya, kan Ustazah. Tapi mungkin Ustazah sendiri dengan kelebihan yang diberikan, keistimewaan yang diberikan, albino ni apa sebenarnya? Kadang-kadang orang kata, pelik juga dalam satu keluarga patutnya keturunan, tapi ada je yang tak ada, tetapi ada juga yang terdapat anak albino. Okey, Assalamualaikum. Albino ni sebenarnya kalau ikut teori sains lah, dia dipanggil keturunan, genetik. Tapi ada juga di kalangan kami yang memang tak tahu susu galuh. Mana satu atuk nenek ke, moyang ke, tak jumpa. Macam saya sendiri pun tak jumpa. Tiba-tiba sepupu saya. Okey. Jadi kalau orang albinism ni, sebenarnya dia dilahirkan memang tak ada pigmen. Tak ada pigmen melanin. Jadi menyebabkan kulit, rambut, mata, warna putih lah. Macam Hana sendiri pula bagaimana Hana? Macam Hana dilahirkan dengan rambut blond tau macam Danish. Tapi bila meningkat usia, rambut ni dia akan jadi semakin gelap, semakin gelap. Macam tu. Tapi hanya rambut je. Dia bertukar warna? Dia bertukar warna. Ni rambut original, tak colour. Okey. Wow. Betul lah. Ini fakta. Sebab mungkin pemahaman kita sebelum ini. Kita rambut je. Bulu kening, bulu rema dia tak ada berubah. Macam tu. Satu keadaan yang agak menarik juga untuk diketahui. Ada juga setengah yang tu. Memang ramai macam tu. Ke bagaimana? Ada juga albinism yang rambut dia colour orange. So, tak semestinya albino. Rambut dia blonde. Macam itulah. Okey, baik. Syed Danish. Danish lah. Adik Danish. Baru berusia 16 tahun. Betul. Okey. Saya nak tanya, bagaimana Danish kalau masa memula sekolah rendah? Kan kita tahu. Kita ni kadang-kadang tahulah kanak-kanak ni kan ada nakal, mentalitinya dan sebagainya. Penerimaan rakan-rakan daripada kecil tu bagaimana? Untuk penerimaan rakan-rakan waktu kecil sekolah rendah tu memang agak susah lah. Bila masuk first mesti budak kan. Sebab budak-budak kan mesti fikir ni mesti orang putih, ni orang luar negara. Kita pun bila cakap bahasa Melayu je. Terkejut dorang. Jadi mungkin awal-awal tu diorang tak terdedah lagi, diorang tak tahu apa tu albino. So bila dah meningkat usia, diorang dah terdedah lah, diorang dah ambil tahu pasal apa tu albino semua tu. So bila jumpa je orang albino macam kita orang semua ni, diorang mudah untuk interaksi. So diorang tak adalah jadi macam akut untuk bila jumpa, tak boleh nak jadi tak tahu macam mana nak berinteraksi dengan orang. Maknanya semua penerimaan rakan-rakan tu baiklah respon orang. Pemahaman. Bagus juga kan bila ada pemahaman tu. Betul. Ini kita lihat banyak ciri-ciri keistimewaan, kelainan, keunikan yang ada kan. Okey, jadi kita bukan saja ada tetamu di studio. Meriah hari ini. Meriah. Tadi kan kita dah duduk kecil-kecil Kelantan. Kecil Kelantan kan. Jadi kita nak bersama dengan Oe kat Kelantan. Kita bersama Okey, bersama dengan keluarga ayah dan ibu juta anaknya. Kita kenalkan Encik Safiq Sazwan Rasuli. Lepas tu ada Puan Nur Fauzana Azman dan juga Umar Faik Sarik Sazwan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Umar, sihat ke? Alhamdulillah. Sihat. Umar tak pergi sekolah ke pagi ni, Umar? Umar masuk lewat pagi ni. Masuk lewat. Dengan kebenaran. Kebenaran jugalah kan. Kita nak tanyalah kepada ibunya. Mungkin boleh kongsikan sikitlah kan pengalaman tatkala melahirkan Umar, sebab kita difahamkan juga ketika proses pertama mengandung itu juga kita pun dapat mengetahui kelahiran ini anaknya adalah anak albino. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami, Puan.
Okey, sebenarnya masa pregnant apa semua memang tak ada masalah apa-apa. Okey. Sama semacam mengandung anak pertama daripada segi alahan apa semua tu sama. Masa kita pergi scan sekalipun memang tak nampak dia ni albino. Okey. Tahu-tahu masa lahir tu keluar putih. Putih. Memang kejut lah masa tu. Jadi memang saya ingatkan ketika mengandung dah pun mengetahui. Tidak ya. Awak anak berapa orang? Seorang. Tambah lagi. Bagi pemahaman pengandung tu macam mana. Baik, saya nak tanya ayah. Okey, bagaimana seorang ayah sebagai ibu bapa kan memberi pemahaman kepada Umar? Apa kondisi yang dilalui itu supaya macam mungkin kadang-kadang diri sendiri pun merasa macam kenapa aku lain daripada orang lain. Jadi bagaimana seorang ayah memberikan pemahaman itu kepada Umar? Sebenarnya saya dah latih dia ni macam daripada kecil lagi. Kita dah bagi tahu dia ni dia seorang yang istimewa. Dan yang paling saya selalu cakap Allah sayang dia lah. Daripada kecil dia boleh terima benda tu. Bila kita keluar pun ramai yang dia ni macam jadi perhatian kan. Kita layan macam biasa dengan hati terbuka. Baik. Jangan jadikan dia ni sebagai satu kekurangan. Okey, difahamkan Omar ni merupakan anak yang kedua. Ya? Kedua. Anak yang kedua. Okey. Jadi kita lihat kita dapat saksikan anak-anak yang dilahirkan ini bukannya kesemuanya albino. Jadi salah silah sejarah keluarga Cik Safiq Zuan ataupun Nur Fauzana ni ada tak yang ada albino atau sebagainya? Tak ada. Setakat ni tak ada. Umar je seorang-seorang albino. Tapi handsome Umar ni. Kami tengok handsome Umar ni. Macam K-pop sikit juga ada style dia. Okey, kita nampak tadi gambar Ustazah bersama dengan Umar. Ada. Pernah jumpa. Pergi rumah dia. Okey, sebagai anak presiden. Balik Kelantan mesti datang jumpa Umar. Klik Kelantan jumpa dah. Okey, Ustazah sebagai anak presiden Kuala Lumpur Selangor Albinism Association ni kan. Bagaimana peranan KLSAA ni? KLSAA ni bagi saya sangat penting lah sebab bila ada persatuan ni kita boleh united. Kita kumpulkan semua geng-geng albinism ni duduk di bawah satu tempat dan sebenarnya tujuan ditubuhkan KLSAA ni untuk sebagai group support untuk memberi sokongan dan juga berkongsi pengalaman daripada sama ada ibu-ibu yang ada anak-anak albinism ataupun di kalangan kami sendiri. Jadi yang baru-baru masuk ni sekarang ni ibu-ibu muda yang memang macam Fuzana tadi tak ada keturunan, tiba-tiba ada anak. Jadi mereka tak tahu hilang punca macam mana nak jaga. Jadi bila masuk dalam persatuan kita bincang, tanya kan, macam mana ni nak jaga baby ni. Jadi dalam tu ramai ada ibu-ibu yang dah ada pengalaman. Jadi berkongsilah kat situ. Kita rasa macam kita tak keseorangan, kita rasa kuat. Betul, bila masuk persatuan ni rasa seronok sangat. Sokongan yang sangat kuat kan. Betul. Jadi mereka boleh berada dekat sana, boleh berkongsi pelbagai pandangan, idea dan sebagainya. Dan juga cara untuk mereka ni nak build satu keyakinan diri berhadapan dengan halayak ramai seperti Hana. Kita nak tahulah bagaimana kata orang tu boleh mendapat satu semangat untuk menyertai pertandingan itu kan. Dan juga saya nak tanya dari segi kondisi kesihatan Hana bagaimana? Dari segi kesihatan, Hana sihat je macam orang lain. Cumanya kita kena berjaga-jaga sikitlah. Kita tak boleh lama sangat berada bawah matahari. Tapi bukan tak boleh berada langsung tau. Cuma kena pakai sunscreen. Walaupun pakai sunscreen tak boleh lama sangat. Kena kalau rasa panas kena berteduh macam tu. And kalau keyakinan pula Hana sebenarnya sangat-sangat pemalu tau orang dia. Tapi Hana pada satu hari tu bila kita dapat iklan tu kan macam ada diorang anjurkan Miss Amazing Malaysia macam tu kan. Untuk yang disability punya orang, macam untuk orang kurang upaya kan. Kita tak banyak tahu peluang macam tu dekat Malaysia untuk orang kurang upaya menunjukkan bakat. Tak ada, tak banyak. Jadi Hana rasa macam apa kata saya cuba. Saya malu tapi saya nak cuba. Saya nak share awareness kepada orang ramai
biar orang tahu yang dekat Malaysia ni ada je albino, supaya orang boleh nampak lah albino pun boleh tunjukkan bakat juga, macam tu. Kita sama je macam orang lain. Macam tu. Dan Hana ni sebenarnya mempunyai satu kelebihan luar biasa juga, walaupun kita difahamkan Hana penglihatan kabur kan, tidak berapa nampak, tapi menjadi tenaga pengajar di Persatuan Orang Buta Malaysia MAB, ajar anak-anak tu untuk berdikari. Yes. Apa yang diajar oleh Hana? Saya bekerja di pusat pemulihan dalam komuniti dekat MAB. Jadi dekat situ parents-parents yang ada anak cacat penglihatan seawal 3 tahun ataupun paling lewat pun 40 tahun lah. Kita punya daripada 3 tahun sampai 40 tahun boleh hantar ke sana. Jadi bukan untuk cacat penglihatan saja. Anak-anak yang ada cacat penglihatan dan cacat ganda juga boleh hantar ke sana. Jadi dekat sana kita akan ajar dia cara menguruskan diri, cara makan, cara pergi tandas, pakai baju. Kalau yang boleh belajar, kita akan ajar dia basic-basic pembelajaran sebelum dihantar ke prasekolah ataupun sekolah rendah. Macam itulah. Alhamdulillah. Okey, Danish, kita nak tahulah. Danish, tadi pun ada kita mengetahui bahawa albino ni mungkin mempunyai masalah sedikit berkaitan dengan penglihatan. Okey, jadi kita tak nak sentuhlah berkaitan dengan apa kekurangan itu, tapi kita nak tahulah apa antara kelebihan-kelebihannya orang-orang albino ni. Yang mungkin kita tidak mengetahui. Macam saya, sisi saya, macam abang sendiri pun abang tak tahu. Albino ni dia pandai macam ni, pandai macam ni. Macam Danish sendiri, apa yang Danish rasa kekuatan yang ada pada Danish? Kadang-kadang kekuatan yang kelebihan lah dekat diri orang-orang albino ni. Antara kulit dia lah. Kulit dia, bila kan kulit orang albino kan putih kan. Jadi dia menjadi tarikan pada orang lain untuk tahu kenapa kulit dia putih. So bila kita berjumpa dengan orang, orang akan nak bertanya kenapa kita ni putih kan. Tapi macam mana Danish sendiri, macam kadang-kadang ada tak satu perasaan bila terlalu menjadi tumpuan kan, bila orang terlalu banyak tanya, adakah Danish keselesaan diri tu, lepas tu penerimaan adik-beradik, sebab Danish seorang je kan yang albino dalam keluarga. Bagi penerimaan adik-beradik memang daripada kecil kan, so diorang tak ada apa-apa sangat lah, diorang okey macam normal, macam adik-beradik biasa. Tapi kadang-kadang kalau selalu orang tanya, orang kawan-kawan tanya, rasa macam agak enak jugalah dengan benda tu. So kadang-kadang bila orang tanya kenapa putih, bila saya malas nak jawab, saya kata ini semua ciptaan Allah je. Senang kan? Senang je. Tak faham bahasa. Okey, nak tanya Omar lah. Nak tanya dekat family Omar sendirilah kan. Kita lihat dari sisi lain, kelebihan-kelebihan ni ada pada setiap individu yang dilahirkan. Jadi apabila kalau Omar ini dilahirkan, apa mungkin yang boleh dikatakan daripada kalian berdua? Mungkin dengan kelahiran Omar ni memberikan banyak lagi rezeki ke yang mungkin kita tak mengetahui? Omar? Omar kedua ibu bapa je. Betul-betul. Benda rezeki ni sebenarnya anak ni pembawa rezeki dalam tak sedar. Kita sebenarnya banyak menumpang rezeki daripada dia. Contohnya dari segi kehidupan kami sendiri, daripada sebelum Umar lahir sehingga Umar lahir, banyak urusan kita dipermudahkan. Contohnya dalam segi pekerjaan, kewangan, kita boleh nampak benda tu. Rezeki yang diberikan oleh Allah tu makin bertambah. Mungkin asbab kelahiran Umar lah. Umar. Ya, Umar. Nak dengar suara Umar juga ni. Umar, okey. Umar cita-cita nak jadi apa ni? Besar jadi apa tadi? Pelukis. Apa dia? Pelukis. Jadi apa? Pelukis. 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 Okey. Dalam apa dia? Hobi dia melukis. Hobi dia melukis. Omar suka lukis gambar apa? Biasa kartun. Biasa lukis gambar apa? Gambar orang ke ataupun ada contoh terbang lukisan ke? Ada tunjuklah sikit nak tengok. Aunty nak tengok. Nak tengok. Ada muka aunty ke? Tengok dia lukis gambar apa? Wow. Pemandangan. Ada kambing ke tu? Ada teddy bear. Ada teddy bear? Teddy bear ke monyet tu? Tahu tak, memang dia suka sketch macam ni. Sketch lah. Okey. Lagi saya terlupa nak ambil. Okey. Macam penjagaan untuk Umar ni apa lagi? Masih lagi ada lagi ke? Maknanya pastinya macam kulit pun macam tadi Hana kata tak boleh kena matahari terlalu banyak dan sebagainya. Penjagaan yang teliti lah.
untuk memastikan sama Umar je ni macam sihat, sama je. yang lain macam Danish apa semua. Macam Hana, bila kita keluar memang kena pakai sunscreen, kena pakai cermin mata lah. Sebab memang silau lah. So kena make sure dia pakai cermin mata, pakai sunscreen. Ustazah, saya nak tanya, apa mitos tentang albino ni? Mitos. Yang paling terkenal lah. Tapi kat negara kita alhamdulillah tak ada. Tak ada. Biasanya kita dengar dekat negara Afrika lah kan. Okey. Dikatakan kalau dilahirkan sebagai albinism ni boleh membawa sial. Kan? Boleh membawa sial dan mereka diburu sampai kadang dibunuh. Kan? Dan ada satu lagi, selain daripada sial tu, macam dukun-dukun ke, bomoh-bomoh ke, mereka sangat suka sebab dia kata adalah satu part dalam badan kita ni mempunyai kuasa ajaib. Jadi dua, itulah mitos. Sebenarnya tak ada apa. Faktanya ada. Faktanya, kalau faktanya saya boleh sebut 5 lah fakta. Yang pertama, kita ni, kami dilahirkan dengan tidak ada pigmen. Yang kedua, bila tak ada pigmen, kulit kami jadi cerah. Putih, bukan sahaja kulit, tapi mata, rambut. Kecuali Hana lah. Hana rare. Saya pun dulu tanya juga dia, colour ke rambut kan? Dia kata tak. Itulah, sebab kami biasa tengok, yang biasa memang rambut macam Danish lah. Yang ketiga, disebabkan tak ada pigmen juga, penglihatan kami sangat terhad. Memang tak nampak. Tapi, berbezalah di kalangan kami, ada yang terang sikit. Maknanya bukan kata semua sama tak. Ada yang lebih, ada yang boleh memandu, ada yang boleh memandu, terutamanya kaum lelaki lah. Kalau kita perempuan ni mungkin takut sikit kan. Jadi dan kami sebenarnya tidak memerlukan perubatan. Mata memang tak boleh diubati. Cuma perlukan peralatan lah. Ada yang pakai spek tu okey, macam Danish okey. Kalau saya pakai spek, sebenarnya kalau nak membaca saya lebih selesa buka. Sebab pakai ni hanya untuk tahan silau. Cahaya lampu yang kuat dengan cahaya matahari. Yang keempat, mengikut kata Prof Tong tadi kan, pakar genetik, dia kata risiko untuk mendapat kanser kulit tu ada. Tapi alhamdulillah setakat ni dalam persatuan kami memang tak ada lagi kan. Belum ada sebab kita kena jagalah bila nak keluar pakai sunscreen. Lebihlah daripada orang biasa. Orang biasa pun kena pakai kan. Jadi kami jangan dedahkan diri bawah cahaya matahari lama-lama. Tapi saya kadang suka juga. Hari-hari sukan kan. Duduk di pantai. Memang kalau pantai tu lagi cepat. Pantai tu tempat nombor 1 kita orang kena kalau boleh kan. Lagi sebab cepat. air laut kena cari matahari. Bila kita kena panas, tiba kita pergi basuh muka. Macam apa panggil? Udang kena bakar. Kalau dulu nenek selalu cakap, macam udang kena bakar. Tu bila dia dah panas, dia akan menggelembung. Akibat dia sakit. Seminggu jugalah nak cover balik. Sakit, lepas tu menggelupas. Okey, yang terakhir yang kelima yang boleh saya katakan, albinism ni bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada haiwan dan juga kepada tumbuh-tumbuhan. Kan kalau pergi zoo nampak buaya putih kan. Jadi sebenarnya term albino ni kalau dalam persidangan dekat Paris satu yang dihadiri oleh presiden kami telah memutuskan bahawa kalau untuk orang kita panggil albinism. People with albinism. PWA. Jadi kalau bahasa Melayunya orang dengan albinism lah. Jadi kalau albino ni lebih kepada selain daripada orang. Lebih polite lah, lebih sopan. Itulah antara faktanya. Baik. Sikit daripada Hana. Hana mungkin ada sikit kata-kata kan kepada orang di luar sana. Mungkin ada yang ada kondisi ini, mungkin ibu-ibu muda kan, bagaimana untuk meningkatkan keyakinan diri itu? Pesanan saya untuk macam kalau orang yang ada albinism ni, kita untuk memerlukan nak buat sesuatu yang baru tu memang kita rasa kadang-kadang kita tak boleh tahu. Tapi bila kita dah cuba tu, dia punya kepuasan tu, saya boleh rupanya buat benda ni. Jadi dia akan membuatkan kita nak buat lagi. Jadi kita kena mulakan langkah tu walaupun kita rasa kita tak boleh. Macam tu. Okey, Danish. Sikit Danish. Kata-kata Danish. Silakan. Kata-kata saya selalunya ni general lah, bukan untuk orang-orang yang ada albinism, yang untuk orang-orang yang ada masyarakat seluruh untuk masyarakat lah. Kadang-kadang kita rasa benda tu susah,
kita kena ingat firman Allah dalam Quran, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Setiap kesusahan akan disusuli dengan kebaikan. Jadi apa-apa yang kita rasa susah, kita kena tawakal, usaha, insya-Allah Allah akan kasihkan kesenangan dan kemudahan tu. InsyaAllah. Amin. Kita harapkan semualah orang seperti Danish ni. Okey, yang terakhir, Omar. Silakan, mungkin ada kata-kata sesuatu yang mungkin boleh dikatakan tentang albinism ni. Silakan. Ibu atau ayah? Ibu atau ayahnya. Apa ni kata-kata saya daripada saya, harapan saya lah dengan adanya rancangan macam ni. Jadi pendedahan macam albino ni ramai yang akan tahu berkenaan albino ni. Dan jadi, tak anggap albino ni sebagai pelik lah. Menganggap mereka ni adalah unik ciptaan Allah. Allah yang anugerahkan dan dengan izin Allah berlakunya semua ni. Kami memang harap Umar dapat berdikari, dapat berjaya macam ahli-ahli persatuan kami. Salah satu kita tuan lah. Amin. Sebab dalam persatuan ni Umar boleh tengok ahli-ahli yang lain. Ramai yang itu pentingnya. Betul. Kita doakan Omar jadi pelukis yang terkenal suatu hari nanti, insya-Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Ustazah Nurul Huda, kepada Nurhana, kepada Said Danish. Terima kasih. Seperti mana yang dikatakan tadi kan, maknanya begitu pentingnya sistem sokongan yang cukup kuat yang dibawa oleh KLSAA ini. Apapun sekiranya kalian perlukan, mungkin ada ibu bapa yang baru kan, ada kelahiran baru albinism ini, boleh terus ke KLSAA kan. Betul. Kita ada IG KLSAA dan kita juga ada Facebook group. Okey, sebab penting untuk kita buat ada support system kan daripada mereka semua. Okey, kita nak berhenti berehat dan lepas ini kita nak bercakap tentang anugerah emas ataupun sambutan Hari Warga Emas Sedunia dan kita nak akan menerima salah seorang daripada penerima anugerah emas bidang kesukarelawan. Segalanya di Malaysia hari ini selepas ini. Sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan 2022 disambut setiap tahun pada 1 Oktober. Majlis ini yang bertempat di Dewan Tun Hussein On, Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur yang dihadiri hampir 500 jemputan. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menyempurnakan majlis bagi meraihkan warga emas yang telah banyak menang berbakti kepada bangsa dan negara. Majlis ini turut dihadiri Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun. Daya tahan dan sumbangan warga emas wanita dipilih sebagai tema Hari Warga Emas pada tahun ini. Tema ini memberi fokus kepada peranan golongan wanita yang menjadi tulang belakang kepada kesejahteraan dan kejayaan sesebuah keluarga. Presiden Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia, Tan Sri Wan Mahmud Pawanteh telah menerima anugerah bagi warga emas bidang kesukarelaan Badan Bukan Kerajaan. Manakala bekas pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Tengku Aizan Tengku Abdul Hamid menerima anugerah Warga Emas Wanita Negara. Selamat Hari Warga Emas Kebangsaan diucapkan kepada semua warga emas. Baik, itu dia. 1 Oktober adalah tarikh Hari Warga Emas Sedunia dan kebangsaan juga. Kita telah pun menyambutnya dan telah memastikan sedikit daripada sambutan tersebut. Betul. Anugerah ni diberikan kepada warga emas sebagai manifestasi kepada penghormatan, penghargaan dan keprihatinan kepada sumbangan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Sumbangan yang perlu diangkat kerana mereka juga telah banyak berjasa kan untuk generasi kita dan juga akan datang. Jadi hari ini kita bawakan salah seorang daripada ini dia yang mendapat anugerah cukup besar sebenarnya. Kita nak bersama dengan Tan Sri Datuk Paduka Raja Datuk Dr. Haji Wan Mahmud bin Pawanteh, juga merupakan orang kaya Mahbijaya, orang besar daerah Gombak ni. Telah menerima anugerah tokoh emas dalam bidang sukarelawan. Terima kasih Tan Sri bersama dengan kami pagi ini. Sihat, saya gembira pagi-pagi dapat bersama dengan Tan Sri dengan usia 92 tahun tapi masih kuat dan semangat juang yang tinggi dalam bidang sukarelawan. Dan mungkin hari ini kita nak bertanya lebih lanjut berkenaan dengan anugerah emas kategori sukarelawan ini. Bagaimana sebenarnya perjuangan Tan Sri sendiri dalam bidang sukarelawan ini? Katanya memang dah daripada kecil sehinggalah hari ini teruskan legasi ini. Terima kasih.
Sama-sama. Saya mengucap syukur kepada Allah SWT yang memberikan kekuatan dan keinginan saya terus melakukan kerja sukarelawan ini. Saya juga terima kasih kepada Kementerian Kemasyarakatan Masyarakat dan Hal Ehwal Wanita yang telah menganugerahkan anugerah ini kepada saya. Sebenarnya kesukarelaan ini dalam daging darah saya daripada kecil. Masa di bangku sekolah lagi, saya telah bersama dengan rakan-rakan saya melakukan berbagai kerja sukarelaan, iaitu dengan masa GPMS, Gabungan Penuntut Melayu Semenanjung. Kita bahagian Selangor melakukan berbagai pekerja untuk menolongkan masyarakat. Saya difahamkan Tan Sri banyak juga membantu menyalurkan, menaburkan khidmat kepada institusi raja, agama, masyarakat dan juga bangsa negara kita. Apa yang mungkin Tan Sri boleh komen tentang perkara ini? Sebagai saya mengucap terima kasih kerana sebagai wakil Duli Yang Maha Mulia Tuanku di daerah Gombak, saya berpeluang menebusi atau menerusi masjid dan surau, menaburkan semangat kesukarelaan di kalangan rakyat-rakyat Islam yang menjadi ahli karya berkenaan. Saya juga dapat peluang membantu rakyat yang susah dalam keadaan COVID-19 ni dan kekurangan keperluan makanan dan sebagainya. Dan saya juga dapat mengumpulkan bantuan daripada masyarakat untuk menolongkan masyarakat B40 ini yang susah, yang menghadapi kesusahan. Okey, Tan Sri, di usia 92 tahun, Tan Sri masih lagi bersemangat, ya, sihat, kuat. Kalau cakap kerja sukarelawan ni terus segar ni, Tan Sri. Okey, kita nak melihat bagaimana sebenarnya kita nak bagi kesedaran kepada anak-anak sekarang ni. Kalau kata sukarelawan, alamak sukarelawan, siapa yang sukarela je lah. Tapi bagaimana Tan Sri nak mendidik supaya adanya pentingnya sukarelawan ini dalam setiap individu? Tidak ada jalan lain. Tetapi kita mesti ada menjadi contoh, mengikut teladan. Kalau kita cakap aja kita peluk tubuh, memang tak ada yang mengikut kita. Oleh sebab saya punya tabiat daripada kecil suka menolong orang, maka anak-anak, cucu-cucu saya semua pun terbabit juga mengikutinya dan menolong saya dalam perkara-perkara ini. Jadi saya ingat contoh ialah sebagai teladan. Kita tak boleh cakap tak seperti bikin. Kita cakap, kita mesti mau buat, mesti kotakan. Ya, dia umpama seperti manifesto lah. Apa yang kita cakap kita harus buat dan kita harus lakukan. Dan untuk pengetahuan anda juga bahawa Tan Sri juga merupakan Presiden Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia yang mana telah pun ada 75,000 orang di setiap negara. Dan ada orang cakap bahawa kalau anda kata kalau kita di negara besara duduk rumah sahaja, tidak ya, tidak, bukan duduk di rumah sahaja, tapi seperti Tan Sri melakukan kerja-kerja kesukarelawan ini. Okey, mungkin ada kata-kata ucapan ataupun harapan-harapan Tan Sri yang mungkin Tan Sri boleh ambil kesempatan di Malaysia hari ini pada hari ini untuk diberitahu kepada penonton. Silakan Tan Sri. Ya, saya rasa seseorang itu dilanjutkan usianya jika dia ada prinsip untuk ada tujuan hidup. Kalau kita bangun pagi tak tahu apa nak buat, itu alamat tak baiklah tu. Tapi kalau kita bangun pagi ada saja program kita nak buat, insya-Allah Allah akan panjangkan umur kita untuk mencapaikan tujuan-tujuan kita itu. Jangan sekali bangkit pagi tak ada apa nak buat. Tak tahu nak buat apa. Jadi kita mesti ada rancangan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari bila bangun tu apa saya akan buat hari ini. Itu mau. Saya telah memimpin persatuan pesara yang kata 75 orang. Semuanya
ada saja dia nak buat di mana mereka berada dan mereka dapat merasa hikmatnya dan itu sebab banyak suka masuk kerana ini dapat berunding dengan satu sama lain dan dapat menolong satu sama lain. Betul. Dan dapat rasa satu macam seronok, kepuasan apabila kita nampak orang-orang yang susah tu dapat dibantu, pandang pada kan? kita dan beri terima kasih atas penolongan kita tu. Baik. Pagi-pagi kena ada motivasi diri nak buat apa hala tuju. Jangan tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Kena ingat Alabat tak baiklah tu. Ingat tu. Pegang kata-kata Tan Sri. InsyaAllah. Dan kami doakan moga diberikan kesihatan yang cukup baik untuk Tan Sri dan juga ahli keluarga kan untuk meneruskan perjuangan ini insya-Allah demi membantu masyarakat yang memerlukan. Itu dia kita cukup berbangga dan tahniah juga Tan Sri. Ada 2 anugerah ni di hadapan kita ni. 2014 yang pertama ni anugerah Tokoh Emas dan 1 Oktober yang baru-baru ini Sabtu hari tu. Sabtu hari itu. Itu dia anugerah yang baru saja diperolehi insya-Allah. Tahniah Tan Sri. Terima kasih. Okey, kita berhenti berehat. Okey, dan lepas ni kita nak bercakap tentang idea bina negara. Jadi kalau nak tahu, semua selepas ini di MHI. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan pengisian MHI berkenaan dengan idea demi negara. Apa dia idea demi negara ni? Ini dikhususkan buat golongan belia. Pastinya golongan belia ini mempunyai idea, pandangan yang cukup bernas untuk dikongsikan. Tapi inilah masanya platform yang diberikan kepada kalian. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Afifi Muhammad Aris, merupakan pegawai khas belia dan mahasiswa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biru hari ini. Biru kita kena semarak kan. Semarak kan. Baik, berkenaan dengan idea demi negara ini dikhususkan untuk golongan belia, mungkin boleh diberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan platform yang telah disediakan untuk golongan belia ni. Program idea bina negara, sebenarnya idea bina negara, IBN, adalah program yang saya bincangkan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk kita laksanakan satu program idea bina negara bersama dengan anak muda keluarga Malaysia. Jadi program ini bersama dengan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM atau dengan rakan strategiknya UiTM Shah Alam. Baik. Kita rangka satu program untuk kita mendengar aspirasi anak muda berkaitan dengan belanjawan negara, pembangunan negara jangka pendek, jangka panjang. Kita garap semua idea-idea anak muda daripada segi artisnya, daripada segi mahasiswanya, belia, golongan banyak profesional. Banyak kategorinya lah. Banyak kategori. Selagi mana ianya anak muda, bawah 35 tahun. Bawah 35 tahun kita garap ideanya. Oh, 36 dah tak muda dah. Kita ikut dasar negara. Baik. Okey, berkenaan dengan idea bina negara ini, apakah tarikan dia? Kita nak tahu juga apa kelebihannya, keistimewaannya dalam program IBN ini di UiTM Shah Alam nanti. Inilah sebenarnya istimewanya program IBN ni. Apabila kita kata program ni adalah program anak muda, mesti pengisiannya berkaitan dengan anak muda. Daripada segi kata anjurannya, kita ada cadangkan penganjurannya daripada segi idea bina irama, idea bina iliterasi, idea bina hobi, idea bina kopi. Semua benda yang berkaitan dengan anak muda kita anjurkan di sini. Dalam masa yang sama, saya ingin memaklumkan juga atas inisiatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Kita akan bersama dengan Pekeso untuk memberikan ataupun menawarkan peluang pekerjaan kepada anak muda di Lembah Kelang, khususnya di area Shah Alam, sebanyak 6,628 pekerjaan. Peluang pekerjaan disediakan di situ dengan melebihi 20 majikan yang disediakan. Jadi anak muda yang berada di Lembah Kelang yang baru habis belajar, kita jemputlah hadir ke UiTM Shah Alam untuk bersama-sama dengan program ni. Kalau kata jemput datang ke sana, mesti ada orang akan tanya, apa lagi aktiviti yang ada nanti? Dia sebenarnya kalau ikutkan aktivitinya memang banyak sangat. Kita kalau ikutkan daripada pagi Yang Amat Berhormat sampai daripada pukul 10 sampai 10 malam. Aktiviti yang disediakan ni pelbagai, daripada segi acara pamer reruai di Kemah Besar melalui pelbagai agensi. Kita bawa PTPTN, kita bawa KBS, kita bawa Pekeso, kita bawa Talent Corp, semua agensi kerajaan yang berkaitan dengan anak muda.
supaya anak muda hadir ke program IBN ni, mereka tahu peluang, ruang ataupun bentuk bantuan inisiatif yang disediakan daripada kerajaan untuk anak muda. Jadinya di situlah sebenarnya kelebihan program IBN ni, supaya kita menguar-uarkan kepada anak muda bahawasanya kerajaan hari ini cukup cakna, cukup peka untuk bantu mereka kelemahan apa yang boleh mereka dapat daripada program ini. Daripada segi kaunselingnya, macam mana PKSO sediakan perkhidmatan, apa peluang pekerjaan yang mereka boleh dapat, bagaimana advice ataupun contohnya dalam slot bina hobi, kita cungkil bakat anak muda daripada segi hobi diorang, apa yang boleh diorang kembangkan daripada hobi menjadi perniagaan. Daripada segi macam mana nak menjadi usahawan, kita bawa GTR Burger sebagai contohnya untuk berkongsi pengalaman mereka, macam mana startup bisnes mereka sehinggalah menjadi usahawan yang berjaya. Itulah semua ruang bentuk peluang yang kita cuba bangkitkan ataupun timbulkan daripada anak muda. Membuka jalan lah supaya ada hala tuju tu. Betul. Okey, apa yang diharapkan impak daripada IBN ini? Kita harapkan bahawasanya anak muda hari ini tahu, pertama bila kita ada bakat, kita ada idea, ada platform yang mereka boleh kembangkan. Kita tak nak idea bakat itu hanya terhenti di takat itu saja. Bahawasanya kerajaan pada hari ini, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menyediakan ruang, peluang, platform untuk anak muda boleh mengembangkan, memberikan cadangan input kepada kerajaan melalui www.ideabinanegara.my. Mereka boleh sumbangkan idea mereka, apa yang patut kerajaan laksanakan, bahkan untuk bajet belanjawan 2023 ataupun perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Kerajaan dengar hasrat mereka itu dan kita cuba terjemahkan melalui inisiatif program IBN ini. Baik. Untuk golongan belia, mungkin kalian nanti bila sebenarnya mereka boleh bersama-sama kalian untuk merealisasikan IBN ini di UiTM Shah Alam? Jadi anak muda yang berada di Lembah Kelang, di sekitar Shah Alam khususnya, boleh bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 hari bulan Oktober, pada esok hari di dataran Padang Kawat UiTM Shah Alam dan juga Dewan Agong Tuanku Chancellor bagi memeriahkan lagi program Idea Bina Negara ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Nak datang pukul apa tu? 10 pagi sehingga 10 malam. So, dalam masa sama juga kalau ada diskaun, kalau ada saman. Ada saman, diskaun. Kita berikan diskaun 50%. Fad, boleh datang tu Fad. Kita boleh settle 50% tu saman. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Afifi, Muhammad Aris, merupakan pegawai khas belia dan mahasiswa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sama-sama kita mengangkat ini salah satu usaha yang diberikan untuk golongan belia, Idea Bina Negara. InsyaAllah. InsyaAllah. IBN. IBN. Betul. Kita kena sama-sama menjayakan IBN ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bawakan sedikit perkembangan yang akan kita isikan di penghujung program Malaysia nanti bersama dengan Afad. Semua selepas ini. Terima kasih. Okey, Malaysia hari ini kini kembali ada lebih kurang dalam 5 minit lagi untuk kami terus bersama dengan anda. Kita nak bacakan apa yang menarik di Dada-Dada Akhbar dan saya nak kongsikan di Cosmo dulu. Sebab apa? Sebab ini antara berita yang menjadi perhatian ramai juga disebabkan bola sepak berlaku pertumpahan darah, penyokong bola berbandi darah. Ini berlaku di Indonesia, di Malang, Indonesia, di mana angka keseluruhannya yang maut adalah 182 orang, 180 cedera, kena pijak dan sesak nafas akibat disembur gas pemedih mata. Okey, jadi ini perkara ini berlaku di Indonesia, tapi kami di Malaysia pun pihak FAM juga mengambil maklum tentang perkara ini. Jadi untuk mereka menitik beratkan ciri-ciri keselamatan penonton-penonton yang akan masuk ke stadium. Ini merupakan insiden bola sepak kedua terburuk dunia. Kedua terburuk dunia. Kalau kita tahu yang sebelum ini yang terburuk kalau sejarahnya di Peru. Betul. 328 nyawa terkorban. Jadi kita sama-sama ambil iktibar kepada penyokong-penyokong bola sepak, kita sokong-sokong juga, tapi kuatkanlah iman di dada. Kalau rasa macam nak mengamuk, astagfirullahalazim. Allah. Satu lagi kan, saya cuba mengambil iktibar dari perkara itu. Kalau anda kata berlaku rusuhan dan sebagainya, kita ni orang yang tidak terlibat ni terus keluar. Jangan kita nak ambil jangan tahu. jadi batu api jadi batu api dan sebagainya. Okey. Yang lain di mana? Metro. Okey, kita lihat di harian Metro. Ini hilang syurga dikasihi. Dua beradik maut
kena karen. Dua beradik yang maut akibat renjatan elektrik. Ketika mandi dalam besin pada Jumaat lalu, tidak pergi ke sekolah pada hari kejadian, berikutan mahu menjaga ibu mereka yang tidak sihat. Allahuakbar. Jadi ini yang dikongsikan oleh Harian Metro. Boleh nanti dapat perinciannya di Harian Metro untuk mengetahui lebih lanjut. Okey, kita nak bawakan ini dia Molek FM. Kalau sebelum ni Molek FM ni boleh didengari di negeri Kelantan dan juga di Terengganu. Tetapi kali ini Molek FM dapat kita dengari melalui frekuensi 100.4 FM di Kuantan, Pahang. Jadi awak-awak Kelantan lah, orang Pahang. Koi. Dia tengok dari mana koi. Awak dengar nanti. Dengar 100.4 dengar. Kalau tengah drive apa semua boleh tukar 100.4 FM untuk anda yang berada di Kuantan, Pahang. Boleh dengar Molek FM. Baik, esok MHI akan bawakan ini satu topik yang cukup menarik. Pastinya semua nak cantik. Kan? Muka, mata, hidung, bibir. Tapi ini gigi. Gigi pun penting sebab nak buat senyuman kan. Senyuman manis. Jadi ini klinik estetika pergigian palsu. Kadang-kadang nak gigi cantik. Lepas tu, yelah kita tahu gigi ni kadang-kadang mahal nak buat kan. Nak pergi yang murah. Tapi palsu pula. Dah lah senyum tu nampak palsu. Buat gigi pun palsu juga. Okey, segalanya akan kita bincangkan esok tentang klinik estetika pergigian palsu. Tapi saya semua original Sebab dia cakap saya buat muka apa tak? Jangan. Ini pasti original. Ke? Pasti. Lebih baik ni original Mak ayah. Ini anak boboy dia. Baik, jangan lupa untuk bersama kami di MHI esok jam 9.30 pagi. Assalamualaikum. Bye.